أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa halukum? Apa khabar semua? Saya harap anda semua dalam keadaan yang baik dan berada dalam keadaan yang sihat, insyaAllah. Jadi sebentar tadi kita telah dengar ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Isra ayat 1, yang di mana ayat tersebut adalah berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi hari ini rakan-rakan saya akan menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tanpa membuang masa, kita pergi kepada poin yang pertama, iaitu fakta peristiwa Isra dan Mi'raj yang akan disampaikan oleh saudari Nur Afika. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak berkongsi beberapa fakta tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Okey, pertama sekali, Isra Mi'raj ni berlaku pada 27 Rejab tahun ke-12 dari masa kenabian Nabi. Ia merupakan peristiwa penting yang disambut oleh seluruh umat Islam pada setiap tahun. Okey, tarikh ini bersamaan 622 Masihi dan pada ketika itu Nabi Muhammad berumur 52 tahun. Ia berlaku setahun sebelum penghijrahan Nabi dari Mekah ke Madinah. Tahun ini juga dianggap sebagai tahun duka cita bagi Nabi Muhammad SAW kerana baginda didatangi dua peristiwa besar, iaitu peristiwa yang pertama ialah kematian bapa saudara baginda, iaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib, yang baginda telah menganggap seperti bapa baginda sendiri. Peristiwa yang kedua pula ialah kematian isteri baginda, iaitu Siti Khadijah binti Khuwailid, yang berlaku pada tahun yang sama, yang menyebabkan baginda bertambah sedih. Jadi disebabkan kehilangan kedua-dua orang insan yang sentiasa menyokong Nabi ini, baginda benar-benar ditimpa kesedihan. Oleh itu, pergerakan dakwah baginda menjadi perlahan sehinggakan orang kafir Quraisy mengganggu baginda dan menyebabkan baginda berpindah ke Taif. Dan di Taif pula baginda mengalami perkara yang sama dan akhirnya baginda pulang ke Mekah. Okey, disebabkan murung yang berpanjangan, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk membawa Rasulullah berjalan melalui Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj ini ada dua fasa. Fasa yang pertama ialah Isra. Isra ialah perjalanan Nabi Muhammad SAW dengan menaiki kenderaan burak daripada kota Mekah, Masjidil Haram di kota Mekah, ke Masjidil Aqsa di Palestin. Fasa yang kedua pula ialah Mi'raj. Mi'raj ialah perjalanan Nabi Muhammad SAW daripada Masjidil Aqsa di Palestin ke Sidratul Muntaha ataupun langit yang ketujuh. Jadi boleh dikatakan peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sebagai hadiah atau undangan yang sangat istimewa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hiburan dan penawar kepada penderitaan yang baginda alami sebelum ini. Okey, seterusnya, sebelum bermulanya perjalanan Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril alaihissalam terlebih dahulu telah membelah dada Nabi. Dibuangkan segala kekotoran dan segala ketulan-ketulan hitam dengan menggunakan air Zam-Zam, kemudian diisi dengan segala kebaikan iman dan hikmah. Lalu dicantumkan semula dada Nabi. Selepas pembedahan, Nabi didatangi dengan sejenis binatang yang bernama buraq.
Buruk ni lah kenderaan yang Nabi naik sepanjang perjalanan Isra' dan Mi'raj. Kata pendapat, buruk ni dibuat daripada cahaya dan tahap kelajuan buruk ni sepantas kilat. Sangat laju. Okey, daripada segi bentuk pula, betapa besarnya buruk ni dan macam mana bentuk buruk ni, semuanya di luar imajinasi manusia. Jadi yang cuma kita boleh tahu adalah buruk ni dibuat daripada cahaya dan tahap kelajuan dia adalah sangat laju ataupun sekelip mata. Okey? Benda yang paling menariknya dalam Isra' Mi'raj ni, segala peristiwa yang berlaku dalam Isra' Mi'raj daripada permulaan sehingga Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian balik semula ke Madinah, semuanya berlaku dalam satu malam sahaja. Hebat kan? Allahu Akbar. Dalam satu malam je Nabi dapat melihat, Nabi dapat berjumpa dengan Nabi-Nabi yang terdahulu, Nabi dapat melihat isi-isi di neraka dan isi-isi di syurga. Semua tu dalam satu malam sahaja. Allahu Akbar. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itu sahaja daripada saya, beberapa fakta tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, sekian, terima kasih. Jadi kita dah tahu apa fakta berkaitan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Seterusnya kita akan pergi kepada poin yang kedua, iaitu destinasi yang dituju oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh saudari Auni Nazira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semoga semuanya sihat-sihat saja. Baiklah, saya akan teruskan dengan poin yang berikutnya, iaitu destinasi-destinasi yang dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baiklah, pada peristiwa Isra' Nabi Muhammad SAW bersama dengan Malaikat Jibril daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa dengan menaiki haiwan pilihan Nabi. Siapa tahu haiwan pilihan Nabi apa? Haiwan pilihan Nabi adalah buruk. Sebelum memulakan perjalanan, Nabi Muhammad terlebih dahulu dibersihkan hatinya dengan menggunakan air suci Zam-Zam oleh Malaikat Jibril. Kemudian baginda pun memulakan perjalanan. Di dalam perjalanan, tiba-tiba Malaikat Jibril mengarahkan Nabi untuk berhenti solat sebanyak 2 rakaat di tempat-tempat yang tertentu. Antara tempat-tempatnya adalah negeri Taibah, tempat di mana Nabi Muhammad akan melakukan hijrah. Yang kedua, Bukit Tursina, tempat di mana Nabi Musa AS menerima wahyu. Dan yang ketiga, Baitul Laham, tempat di mana Nabi Isa AS dilahirkan. Kemudian, baginda dapat melihat pelbagai peristiwa yang hebat. Antara peristiwanya adalah baginda dapat melihat satu kaum ini sedang bercucuk tanam dan sedang melihat hasil tuayan mereka sendiri. Lalu, Malaikat Jibril pun berkata, itulah golongan jihad fisabilillah yang mendapat gandaran pahala sebanyak 700,000 kali ganda. Banyak kan? Kemudian, baginda pun tiba di Masjid Al-Aqsa. Lalu, baginda terus mengimamkan solat sebanyak 2 rakaat dengan para anbiya. Setelah itu, baginda merasa sangat dahaga. Lalu, Malaikat Jibril pun membawa 2 bekas air minuman yang berisi susu dan juga arak. Kemudian Nabi Muhammad memilih air yang berisikan, mestilah Nabi Muhammad memilih air yang berisikan susu. Kemudian Nabi terus meminumnya. Lalu Malaikat Jibril pun berkata, baginda telah membuat pilihan yang sangat bijak, kerana jika Nabi Muhammad SAW memilih minuman arak, niscaya umat baginda juga akan tersesat. Pada peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad SAW tiba di Masjid Al-Aqsa. Kemudian diangkat naik terus ke langit dunia dengan menggunakan tangga daripada syurga. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama dengan Malaikat Jibril menaiki daripada tangga yang pertama hingga ke tangga pintu langit dunia, iaitu pintu Hafzah. Kemudian baginda menaiki daripada langit yang pertama hingga ke langit yang ke-10. Dan di setiap langit-langit yang berikut, baginda dapat bertemu dengan para nabi dan juga dapat melihat sendiri kewujudan kaumnya.
termasuk 70,000 orang yang masuk syurga tanpa dihisap. Subhanallah, hebat kan? Apabila tiba di langit ke-10 tanpa ditemani oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW pun menaiki ke langit ke-10 dan dapat melihat sendiri kewujudan Allah SWT. Lalu baginda terus sujud. Sebab pertemuan itu, baginda menerima wahyu dan juga perintah dalam penerimaan ibadah solat. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah. Kita sudah tahu dua perkara, iaitu pertama kita sudah tahu fakta berkaitan tentang peristiwa Isra' Mi'raj. Yang kedua, kita sudah tahu destinasi-destinasi yang dituju oleh Rasulullah SAW. Jadi, yang ketiga, kita akan dengarkan berkaitan tentang peristiwa utama Isra' dan Mi'raj. Jadi, mari kita dengarkan penyampaian daripada saudari Nurfara Aini. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustaz Zahana. Baiklah, kita teruskan kepada peristiwa-peristiwa utama dalam Isra' dan Mi'raj. Yang pertama, tempat yang berbau harum. Tempat apakah itu? Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW itulah tempat kubur Masita bersama keluarganya yang telah dibunuh oleh Fir'aun. Siapakah Masita? Masita ialah tukang sisir rambut anak Fir'aun. Masita bersama keluarganya dan bayi yang boleh bercakap itu dibunuh oleh Fir'aun kerana dipaksa untuk mengakui bahawa Fir'aun itu adalah Tuhan. Tetapi dengan hati yang teguh dan iman yang teguh kepada Allah, Masita bersama keluarganya tidak ingin mengakui bahawa Fir'aun itu adalah Tuhan. Yang kedua, sekumpulan orang yang memecahkan kepala mereka. Apabila dipecahkan, ia tumbuh semula, ia pulih semula. Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad, itulah orang yang malas untuk bangun sembahyang, iaitu sujud kepada Allah. Dan kita buat macam tu, okey? Yang ketiga, lelaki yang berenang di sungai darah lalu dilontarkan dengan batu. Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, itulah orang yang suka makan riba. Yang keempat, satu kaum yang menggunting lidah dan bibir mereka menggunakan penggunting besi. Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, itulah orang yang suka membuat fitnah. Na'udzubillah min zalik. Jangan kita lakukan itu. Jauhkan ia, okey? Yang kelima, seorang perempuan dengan dulang yang penuh dengan pelbagai perhiasan, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak mempedulikannya. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad, itulah gambaran dunia. Jika Rasulullah SAW, iaitu Nabi Muhammad SAW ini, mempedulikannya dan memberi perhatian kepadanya, nescaya umat Islam akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Ini adalah antara peristiwa-peristiwa utama dalam Isra' Mi'raj, iaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita terus pergi kepada peristiwa yang paling utama dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Peristiwa yang paling utama yang kita sering dengarkan dalam Isra' Mi'raj ialah, okay, saya bagi clue. Ni nombor dia. 2, 4, 3, 4. Apakah itu? Baik, ini adalah nombor untuk kita menghubungi Allah, iaitu solat. Dalam peristiwa ini, terdapat banyak yang boleh kita ambil pengajaran daripada Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah. Pada awalnya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan solat 50 kali waktu sehari semalam kepada Rasulullah. Nabi Muhammad SAW menerima perintah tersebut lalu ingin pulang ke bumi. Tetapi Nabi Muhammad SAW telah bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Musa menanyakan kepada Nabi Muhammad, apakah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Lalu Nabi Muhammad SAW telah menjawab, Allah telah memerintahkan solat 50 waktu sehari semalam.
Tetapi Nabi Muhammad SAW telah dinasihati oleh Nabi Musa untuk berjumpa dengan Allah untuk mengurangkan lagi jumlah waktu solat itu. Kerana pesan Nabi Musa, umat terdahulu juga gagal untuk melaksanakan perintah Allah. Ini kan pula umat Nabi Muhammad SAW untuk solat 50 kali sehari semalam. Nabi Muhammad SAW menerima nasihat tersebut lalu pergi berjumpa dengan Allah untuk mengurangkan lagi jumlah waktu solat. Lalu jumlah itu dikurangkan kepada 40 waktu solat. Selepas itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6 dan Nabi Musa telah mencadangkan lagi untuk mengurangkan lagi jumlah waktu solat tersebut. Begitulah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah untuk mengurangkan jumlah waktu solat dan ke sana ke sini untuk mengurangkan lagi daripada 50 menjadi 5 waktu solat sahaja. Nabi Muhammad SAW turun bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Musa mencadangkan lagi untuk mengurangkan lagi waktu solat daripada 5 waktu solat itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Aku telah memohon keringanan kepada Rabbku sehingga aku berasa malu. Aku terima dengan redha dan atas perintah yang telah diberikannya." Kemudian Nabi Muhammad SAW turun ke bumi dengan membawa perintah solat 5 waktu sehari semalam. Pada awalnya semua solat 2 rakaat kecuali solat maghrib 3 rakaat. Selepas berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW telah menerima wahyu untuk menambahkan 2 rakaat pada 3 solat ini, iaitu Zuhur, Asar dan Isyak. Kalau waktu solat maghrib tetap 3 rakaat dan subuh tetap 2 rakaat. Begitulah secara ringkasnya sejarah solat yang dititik beratkan dalam Isra' dan Mi'raj. Adakah kita semua terfikir bahawa berapa banyak solat yang telah kita tinggalkan, even kita telah pun balik? Kita haruslah mengkodokkan waktu solat yang telah kita tinggalkan. Contohnya pada waktu Zuhur, kita kodokkan pada waktu Zuhur, dan pada waktu-waktu yang lain seperti subuh, Isyak, Maghrib dan Asar. Semoga kita menjadi orang yang baik. Baiklah, kita terus pergi kepada Ustazah Hana. Jadi kita sudah dengar keseluruhan cerita berkaitan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Menarik tak? Jadi setiap perkara yang berlaku pasti ada hikmah, pasti ada pengajarannya. Jadi untuk poin yang terakhir, kita akan dengar pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi sebelum ini, kita sudah mendengar penyampaian daripada 3 orang ustazah. Untuk yang terakhir ni, untuk poin yang terakhir, kita bawakan seorang ustaz. Mari kita dengarkan apa pengajaran peristiwa Isra' Mi'raj daripada Ustaz Afiq. Terima kasih kepada Ustazah Hana. Mari kita tengok apa pengajaran yang kita boleh pelajari dan kita ambil daripada kisah Isra' dan Mi'raj ini. Okey, pengajaran yang pertama ialah kita dapat lihat betapa hebatnya, betapa besarnya, betapa agungnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan ciptaannya, di mana baginda telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan ciptaannya seperti buraq. Buraq ni adalah haiwan yang sangat laju, yang di mana kelajuan dia tu sejauh mata memandang. Laju kan? Itu antara ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang hebatlah. Lepas tu baginda juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan isi neraka, isi syurga dan lapisan-lapisan langit. Semua tu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang hebat, di mana manusia tak boleh tangani semua tu. Jadi kuasa Allah ni sangat hebat. Okey, pengajaran yang kedua yang kita boleh pelajari daripada kisah Isra' dan Mi'raj ini ialah kesedihan, kekecewaan kita di dunia ini dapat diubati dengan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab sebelum Isra' dan Mi'raj ini berlaku, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang sangat sedih, sangat kecewa. Sebab apa? Baginda kehilangan ayah saudaranya iaitu Abu Talib.
dan isterinya iaitu Sayyidatina Khadijah. Dan dakwah Nabi ketika itu tidak diterima oleh penduduk Taif sama sekali. Malah Nabi Muhammad SAW dituju dan dihalau oleh penduduk Taif. Jadi baginda ketika itu sangat sedih, sangat kecewa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini menghiburkan hati baginda, ingin menggembirakan balik hati baginda dengan memerintahkan baginda untuk melakukan Isra' dan Mi'raj. Jadi pengajaran kat sini kita dapat ialah kesedihan, kekecewaan kita di dunia ini dapat diubati dengan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa cara yang kita boleh buat untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Caranya, antara cara-caranya ialah solat, zikir, baca Quran dan lain-lain lagi. Itu cara untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pengajaran yang seterusnya yang kita boleh pelajari daripada kisah Isra' dan Mi'raj ini ialah kita dapat menguji dan membezakan tentang keimanan dan akidah antara orang yang beriman dan orang yang kufur. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab ketika Nabi pulang daripada Isra' dan Mi'raj ini, Nabi telah menceritakan kisah Isra' dan Mi'raj ini kepada penduduk-penduduk Quraisy. Namun Nabi ketika itu diketawakan dan Nabi digelar sebagai Nabi yang gila. Nabi Muhammad digelar sebagai Nabi yang gila, dan Nabi Muhammad juga digelar sebagai ahli sihir oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Ketika itu Abu Jahal dan Abu Lahab ni dan beberapa penduduk Quraisy tidak percaya sama sekali akan cerita Isra' dan Mi'raj ini yang telah diceritakan oleh baginda. Namun Abu Bakar percaya akan cerita yang telah diceritakan oleh baginda. Kenapa? Sebab Abu Bakar ini menganggap Nabi Muhammad SAW ini ialah Al-Amin. Jadi apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar akan percaya 100%. Jadi kat sini kita dapat membezakan ataupun kita dapat menguji keimanan dan akidah antara orang yang beriman dan orang yang kufur. Mari kita ulangi apa pengajaran-pengajaran yang boleh kita pelajari daripada kisah Isra' dan Mi'raj ini secara ringkas. Okey, pengajaran yang pertama yang kita boleh pelajari ialah kita dapat melihat kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan ciptaannya. Dan pengajaran yang kedua pula, kesedihan kita, kekecewaan kita ini di dunia dapat diubati dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengajaran yang terakhir yang kita boleh pelajari ialah kita dapat menguji dan membezakan tentang keimanan dan akidah antara orang yang beriman dan orang yang kufur. Okey? Terima kasih. Kita dah dengarkan apa pengajaran yang terdapat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi, kita dah tahu keseluruhan cerita dan sampailah pengajarannya. Marilah kita kongsikan cerita ini dan peristiwa ini kepada orang lain seperti rakan-rakan, adik-beradik, ibu bapa dan sebagainya. Jadi, dengan berakhirnya pengajaran yang disampaikan oleh Ustaz Afiq tadi, maka berakhirlah video kami pada hari ini. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih. Di kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada semua muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Stay home, stay safe. Okay? Jangan penting puasa Puasa, jangan tak puasa. Jangan putih puasa tau. #putuskan rangkaian COVID-19. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I feel so alive. It's like my